Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini pihak Jawatan Kuasa Masjid Qatul Mizan minta saya supaya memenuhi sedikit kuliah maghrib berkaitan dengan harta pusaka atau faraid. Sedikit pengenalan, mungkin ada di kalangan kita tak kenal lagi saya, rasanya kebanyakan. Nama saya Muhammad Zamrul Muda, pensyarah kanan Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang bertugas di UKM lebih kurang 20 tahun lah, masuk tahun ke-20. Jadi kita terus sahaja berkaitan dengan kuliah kita pada kali ini sekadar pengenalan untuk sama-sama kita kongsi maklumat dan ilmu sebagai panduan untuk kita bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti merasai kematian. Justru apabila berlaku kematian, kebiasaannya si mati berkenaan ada meninggalkan harta. Kebiasaannya ramai di kalangan kita ada meninggalkan harta. Namun demikian, kalau kita ikuti tentang khusus pengurusan jenazah, jarang-jarang ada disusuli tentang bagaimana harta jenazah itu untuk diuruskan. Jarang. Mungkin ada, tapi jarang-jarang. Sedangkan jenazah yang sempurna itu diuruskan, sekiranya harta yang dia tinggalkan itu kita buat-buat alpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa atau roh orang Islam ini tertakluk kepada hutangnya, sehingga hutang berkenaan dijelaskan. Maknanya, walau sempurna kita urus jenazah berkenaan, namun kalau sekiranya waris tidak menjelaskan hutang, kita bimbang. Ayat hadis berkenaan terkena kepada elok urus jenazah. Alhamdulillah bagus, jenazah elok kita urus, mengikut rukun syarat semua kita ikut. Tapi apabila dia meninggal, waris-waris tak bayar hutang, kita bimbang. Hadis Rasulullah yang saya baca tadi, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini. Jiwa dia tu, roh dia tu terikat dengan hutangnya. Kita bimbang roh itu tidak sampai ke tempat roh yang tak dituju, disebabkan hutang yang tak dijelaskan. Jadi hutang di sini berkaitan dengan pengurusan harta selepas mati. Sebab dia tak boleh nak bayar harta dia. Kalau dia balik bayar, orang yang terima hutang pun lagi. Kalau dia balik bayar, ini yang masalah. Sebab kita urus jenazah memang sempurna, bagus, itu yang dituntut. Tetapi susulan itu adalah dituntut juga. Tapi kita buat lupa yang susulan ini yang kita bimbang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita sama-sama kita ambil manfaat pada waktu yang agak terbatas antara maghrib dan isyak ini. Kita sama-sama kita perbaiki muhasabah kita, perbaiki masyarakat kita dengan ilmu yang kita ada. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat itu dihitung di sisi Allah SWT untuk kita guna pakai ganjarannya di tempat yang memang tak perlu harta lagi ketika itu.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Lebih kurang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kita lah. Kita kata orang lain, wahai orang-orang yang beriman, orang lain saya tak jangan. Tak boleh kalau sebut orang beriman kita lah. Sebab iman ini tidak boleh kita rasa ragu walaupun sedikit. Ya? Bukan saya orang yang orang lain tu, beriman sebelah tu, bila sebelah saya tak. Jangan. Nanti tidak ditanam di tubuh Islam kan iman. Kalau sebut orang beriman, kita lah. Itu maksud. Okay? Kita bimbang itu belum. Okay? Sebab ramai orang yang main dua wahai orang-orang yang beriman itu takut. Dah kamu semua jangan. Itu kita kena jaga-jaga dan hati-hati. Takut terlepas zakat, bimbang kiri kanan kita ada yang menulis. Walaupun terlajak zakat. Itu kita bimbang, kita tak fikir kiri kanan kita yang dia menulis itu. Jadi kita kena hati-hatilah. Okey. Jadi wahai orang-orang yang beriman, okey, janganlah kamu makan harta di antara kamu secara batil, secara tak betul. Termasuk harta pusaka. Okey? Termasuk harta pusaka. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yahlawna sa'ira. Lagi keras tegahan Allah Subhanahu wa taala terhadap penyelewengan harta pusaka. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara tak betul, secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perutnya, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lagi keraslah Allah Subhanahu wa taala berhubung harta pusaka, kerana apabila berlaku kematian, kebiasaannya kalau ada anak kecil, maka anak yatimlah dia. Bagaimana harta bapanya itu dibelanjakan? Itu persoalan yang timbul, yang sama-sama kita nak jaga masyarakat kita dan keluarga kita. Itu yang penting. Kita bimbang walaupun kita ambil daripada harta itu dengan cara yang tak sewajarnya. Buat pergi haji tak terima, letih saja. Kita bimbang itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannar awla. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara haram, makan haram, maka neraka layak baginya. Okey? Yang itu yang takutnya. Kebanyakan masyarakat kita begitu berhati-hati apabila mencari harta semasa hidup, mencari rezeki semasa hidup, tetapi kita jarang memperhatikan bagaimana kita menguruskan harta pusaka. Contoh mudah, di kalangan kita, masyarakat kita, apabila timbul confuse, was-was berkaitan dengan makanan, ada ke tidak logo halal yakin? Itu pun kita dah susah hati beli. Tengok kicap tak ada logo halal, tak payah beli labang. Kita cari kicap yang ada logo halal yakin. Tetapi kalau ayah dia meninggal, ibu dia meninggal, tanah yang ditinggalkan oleh ayah, rumah yang ditinggalkan oleh ibu, tidak ada logo halal yakin. Kita kena tahu sendiri. Ya? Yang itu yang kita bimbang, kesannya sama, iaitu makan harta secara tak betul. Ini yang kita bimbang. Sebab di dalam kalangan pembahagian harta pusaka, terutamanya di kalangan masyarakat kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan,
boleh kurang sangat, terlampau mengikut hawa nafsu sangat. Kalau kita tanya mengapa buat macam tu, harta ayah saya itu cerita saya. Yang ini yang kita tak nak. Ingat, apabila menjadi harta pusaka, maka dia adalah harta semua waris yang terlibat, bukan seorang. Bukan seorang. Kalau sekiranya abang mengguna pakai harta adik, dia tetap harta yang digunakan itu cara tak betul kalau adik tidak izinkan. Apatah lagi kalau adik itu baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, anak yatim. Yang ini yang kita bimbang. Persetujuan kanak-kanak tidak boleh diguna pakai. Aiman, macam mana harta ayah tinggal ni bagi ke abang semua lain? Abang yang umur 30, 27, adik umur 6 tahun, 7 tahun. Aiman kata, Aiman tak kisah abang ambil tak apa. Jangan. Tak kisahnya Aiman itu tidak boleh diguna pakai dalam hidup. Walaupun Aiman itu mengangguk kepadanya lebih kuat daripada abang lagi, tak boleh makan. Kerana persetujuan kanak-kanak tidak diambil pula. Tapi kita terbimbang. Ramai yang bertanya macam mana itu boleh berlaku. Contoh, sekiranya dua beradik, adik dan abang long dan abang long, sekiranya abang long tertinggal sampai duit di atas meja, nampak duitnya terkeluar banyak, baru ambil duit kan gaji semalam. Jatuh satu helai 50, adik akan tanya, atau abang long akan tanya, adik akan tanya, abang long ni duit siapa? Abang long jatuh dia ambil. Abang long kata terima kasih, tak perasan pula jatuh. Tetapi hari ini satu macam mana? Itu persoalan yang timbul. Tanya ke tidak? Sedangkan hak adik pun ada, hak abang pun ada. Yang ini yang perlu kita amati bersama dalam masyarakat kita, supaya keberkatan memiliki harta itu menjadi darah daging kita dan mengalir kepada keturunan kita. Itu yang kita nak. Bukan banyak yang kita cari, keberkatan yang kita kehendaki. Kalau dapat banyak, itu adalah bonus dalam keberkatan. Itu yang kita nak. Jadi dalam soal satu begitu. Jadi yang kita berbincang ini, apa itu harta pusaka? Topik ini, isu yang timbul. Kalau orang tanya apa itu harta pusaka yang kita berbincang ni, yang boleh kita kategorikan dia itu sebagai satu skop atau satu berkelompok harta pusaka. Kalau kita lihat harta pusaka ini sebagaimana yang dibuat ataupun yang ditarifkan oleh fuqaha kita, terutamanya yang bermazhab Syafi'i, harta pusaka ini dikenali sebagai at-tarikah. Tarikah ni harta yang ditinggalkan. Dalam Al-Quran banyak digunakan perkataan tarakah, masdarnya tarikah dari segi namanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak ila akhir. Ma tarak, apa yang kamu tinggalkan. Perkataan ma tarak masdar kedua ni jadi tarikah, harta yang ditinggalkan. Dari segi istilah, makna yang kita kehendaki dalam bahasa Syafi'i kita, segala harta atau segala apa yang menjadi kepunyaan si mati semasa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, itulah harta pusaka. Harta yang menjadi milik dia pada masa dia hidup dan kekal milik itu sampai dia mati. Harta itu akan diwarisi oleh waris-waris. Jadi pemilikan harta itu
kekal sampai. Contoh, takut kita tersilap berebut yang bukan hak kita. Ramai takut di kalangan kita ini, masyarakat kita, berebut apa yang bukan lagi hak kita. Kita bimbang takut terkena ayat-ayat 29 yang saya baca awal tadi. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Takut ayat itu terkena kepada kita atau masyarakat kita. Contoh, seorang si A jual tanah dia kepada si B. A dan B. A kata kepada B, saya nak jual tanah sebelah tanah awak lah. Gerak dekat rumah, awak tak tahu tanah saya macam mana. Memang sebelah tanah awak pun, saya nak jual ke awak. Berapa? Si B tadi. Dalam 50,000 sanggup. Tak boleh kurang kan? Kalau nak 45 dah, mungkin saya setuju. Si B keluarkan cek, bayar 45,000 kepada si A. Sah jual beli. Selesai. Walaupun geran berkenaan ada dalam laci rumah si A lagi. Dari segi jual beli sudah sah, maka harta sudah berpindah milik daripada si A kepada B. Okey. Selesai akad jual beli berkenaan, si A pun ambil kunci kereta, start kereta, naik kereta, nak balik rumah. Dia minum kedai kopi tadi. Masa perjanjian jual beli tadi, tak ada masalah di mana pun. Okay. Kan, dalam perjalanan sambil pegang cek bilang nombor kosong, cukup ke tidak, aksiden meninggal. Maka harta itu bukan lagi harta pusaka A. Walaupun gerannya ada dalam laci rumah si A. Harta sudah jadi milik si B. Adakah anak-anak sanggup menyerah harta itu kepada B nanti untuk urusan pindah milik namun? Ini persoalan. Anak-anak akan berkata kepada si B, macam mana ayah saya boleh jual tanah ini dengan harga 45,000 sedangkan harga pasaran sebenarnya harganya 80,000? Dia marah kepada B. Betul ke tidak ni? Kau sudah tipu ayah saya? Itu persoalan. Okay. Tengok nama di geran masih lagi nama ayah saya. Saya nak cabar berdasarkan undang-undang kanun tanah negara Seksyen 340 hak milik yang tidak boleh disangkal berasaskan kepada nama pada geran. Berlawan undang-undang ni kan? Itu yang masalah. Sanggupkah adik-beradik atau anak-anak semati menyerahkan harta itu? Okey, oleh kerana ayah saya dah jual kepada awak kan, dasar dan proses jual beli saya serah. Okey. Sanggupkah? Takut kita berebut bukan lagi hak kita. Berebut hak kita pun dah tak boleh. Nak berebut hak orang lagi, ini yang masalah. Berebut di kalangan adik-beradik yang masing-masing dah ada hak. Okey. Ini sudah terkeluar daripada hak. Ini yang perlu kita beri perhatian kerana takut-takutnya harta berkenaan menjadi musibah kepada kita, bukan memberi rahmat dan bukan membawa keberkatan. Itu yang kita bimbang. Jadi harta pusaka ini harta yang orang itu tidak. Maka dalam harta pusaka ini termasuk semua sekali yang ada nilai menurut hukum syarah, maka ia adalah harta pusaka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menziarahi jenazah si mati pada waktu malam, sahabat yang meninggal pada zaman dia, pada waktu malam beliau telah menghapus lampu pelita yang dipasang oleh salah seorang waris. Lampu pelita je. Apa yang Sayyidina Umar cakapkan? Sayyidina Umar kata, mengapa kamu gunakan pelita ini untuk menerangi kamu sahaja? Kamu saja yang ambil manfaat, sedangkan ia sudah menjadi harta pusaka. Begitu teliti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan kita tak adalah ketua kampung pergi pun tak ada masalah, tak pun tak ada masalah, bukan suruh mudah peringatan kepada kita semua.
Jangan pergi ke lawat tali arwah, pergi ke rumah ke betulan itu tak ada. Tak ada kamar orang. Okey. Kamar orang. Kita tengoklah. Okey. Nak bagi tahunya bahawa begitu telitinya Sayyidina Umar juga pernah mengutuskan surat kepada Abu Musa Asy'ari, gubernur beliau di Mesir ketika itu. Lebih kurang dalam suratnya mengatakan bahawa idza la'utu, jika sekiranya kamu nak bermain-main, bermainlah dengan anak panah. Nak latih memanah, okey, itu sunnah Rasulullah. Okey. Dan jika sekiranya kamu nak bersembang, berbincang, berbual-buallah tentang pusaka, tentang faraid. Hebatnya ilmu faraid supaya tak lupa, masyarakat kita tak lupa, menjadi pengajaran kepada mereka. Jangan buat, kalau nak berbual-bual saja-saja, elok berbual tentang ilmu faraid. Itu antara utusan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah kepada gubernurnya yang berada di Mesir. Bukan dekat nak post tu waktu itu, tapi apa yang nak dipostkan itulah poinnya. Nak bayangkan, nak gambarkan kepada kita perlu pentingnya pengetahuan kita tentang faraid terutama. Kita dah kan post dia lain lah. Sekarang ni dah kan mesej, SMS ataupun apa di WhatsApp macam lah. Dulu suka. Begitulah ambil beratnya sahabat tentang ilmu faraid, kerana mereka tahu bahawa antara ilmu yang diangkat ke langit paling awal adalah ilmu faraid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ilmu yang paling awal, sehingga ada dua orang yang bertingkah, tidak ada tempat rujukan untuk menyelesaikan. Peringatan Rasulullah tentang belajar tentang pusaka. Okey. Al-Ramli, Syekh Syihabuddin Al-Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtajnya, beliau mentakrifkan harta pusaka semua benda yang ditinggalkan oleh si mati, yang menjadi hak milik si mati kekal sampai mati, termasuklah apa-apa yang tersangkut pada bukanya, yang direntang pada masa hidup. Sampai ke situ ulama-ulama kita mentakrifkan, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita seperti Al-Ramli, Al-Rafi'i, An-Nawawi, kan, Ibnu Hajar, itu adalah ulama besar. Al-Ramli salah seorang mungkin dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, harta pusaka termasuklah dalam contoh ulama kita buat takrif tadi, ikan, apa-apa yang sangkut pada buka. Biasa ikan lah, letak buka di air, kan, bukan dalam itu, kan, dia letak di air, di sawah rendah, kan, ada petang, asar, biasanya orang kampung begitulah. Malam balik tidur, meninggal malam tu, apa yang sangkut pada buka tu harta pusaka. Buka tu harta pusaka dah. Apa yang sangkut sampai ke situ dia pergi. Kita kata kan, boleh kita hubung kaitkan dengan suasana harta semasa, termasuklah kira USB, termasuklah telefon yang kita usaha masa hidup, tak dapat masa hidup, mati baru dapat. Ulama dulu tinggi contoh yang dia buat, sehingga harta sekarang kita boleh guna pakai. KWSP kan kita cara orang simpan tunggu pencen tak 60 atau 58 atau bulan lah. Okey, tak pencen mati umur 55 atau umur 50. KWSP barulah keluar duit harta pusaka. Sama seperti ikan tadi, letak buka masa hidup, tidur meninggal, bagi esok anak banyak ikan dibuka, ikan keni, sembah, bulu, haruan, bagai ikan, kan, ikan ruang, ikan haruan 30 tidur, belum keluar lagi. Okay. Harta pusaka samalah ulama buat contoh itu dengan suasana harta sekarang. Okay. Jadi harta pusaka itu, jadi dari segi ta'aruf berkenaan, maka harta pusaka ini termasuklah dari
sebesar-besarnya, sama ada harta berkenaan boleh dialih-alihkan atau harta berkenaan harta tak alih atau real property seperti rumah, seperti tanah, seperti hak milik serata, flat bangunan dan sebagainya, termasuk semua. Kalau selipar lah harta pusaka dengan syarat dua mak sepasang, jangan sebelah. Kalau sebelah bukan harta pusaka, kerana tidak boleh nak ambil manfaat daripadanya kecuali selipar itu selipar buat hiasan kita. Contoh. Sebab kita nak berlebih kurang, sebab itu saya katakan tak salah untuk kalau sekiranya ibu meninggal, barang-barang keperluan wanita seperti pakaian, kain sutra ibu dan sebagainya beri kepada adik-adik kakak-kakak perempuan, tak salah. Tetapi minta izin daripada abang, itu sahaja, supaya kita tahu bahawa ini harta pusaka ibu. Yang lelaki pun ada hak. Okey, dikatakan lelaki tak boleh pakai sutra, betul. Lelaki berkenaan ada isteri dia. Kan? Sebab itu kena tanya, jangan pakai ambil je terus longkar almari ibu, ambil ini saya nak, ini saya nak, kan? Ini Abdul Wahab punya, ini Abdul Wahab punya. Kan? Contoh. Duk agih begitu sahaja tanpa minta persetujuan waris lain, kita bimbang. Ayat yang saya baca, ayat surah An-Nisa ayat 29 tadi, takut terkena kepada kita disebabkan kealpaan kita dan terlepas pandang kita. Okay? Ketidaksengajaan, takut juga meninggalkan bekas. Cuma dari segi dosa mungkin tidak dihitung, tetapi bekas takut terkesan, sebagaimana kita menumpahkan cat hitam di atas kain putih, sengaja tumpah pun hitam, tak tertumpah pun hitam, tapi dari segi dosa dia tak ada sebab tak sengaja. Tapi ilmu kena ada. Takut tidak berilmu itu diberi balasan, sebab ilmu kena cari. Ayat ini yang kita bimbang, tidak ada ruang takut bagi kita untuk itu. Okey. Dari takrif itu, yang tak termasuk harta pusaka, yang termasuk harta pusaka termasuklah, okay, hutang yang dibayar kepada si mati. Okay. Dulu si mati ini ada orang berhutang dengannya. Lepas mati barulah orang yang berhutang itu datang bayar. Hutang itu tidaklah dikumpul sebagai harta pusaka. Hasil-hasil sewaan yang diperolehi daripada rumah dan sebagainya yang disewa, yang mana harta berkenaan belum diagih-agihkan kepada waris-waris, hasil sewaan itu selagi itulah menjadi harta pusaka selagi belum diagih-agihkan kepada waris. Dividen dan bonus atau dividen, pertambahan kepada wang-wang simpanan yang ada di perbankan-perbankan yang ada, pertambahan itu menjadi harta pusaka sekiranya belum diagih-agihkan. Kita lepas mana? Aku bimbangnya hasil-hasil jualan kebun kelapa sawit, getah, kan, harum manis dan sebagainya, harta pusaka selagi mana belum diagih-agihkan. Kalau 3 tahun tak ada, 3 tahun lah terkumpul sebagai pusaka hasil itu. 5 tahun lah, 10 tahun lah. Sebab itu Islam amat-amat menggalakkan penyelesaian harta pusaka dilakukan sesegera yang mungkin, yang wajar bagi kita, supaya risiko untuk menggunakan harta secara tidak betul dapat kita kurangkan. Lagi lama, lagi simpan, lagi lama, lagi berisiko kalau tidak betul cara pengurusan. Sebab itu Islam amat menggalakkan selesailah secepat mungkin sekiranya waktu itu sudah sesuai. Bukan cepat mungkin, sebab itu saya katakan dengan waktu itu dalam keadaan kesedihan, rasa diri ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kesedihan si mati itu masih lagi berbekas, wajar dibincangkan tentang harta pusaka. Jangan tunggu 5-4 tahun kerana ingatan mati itu sudah makin jauh. Orang kita tunggu 5 tahun baru bincang, memang bayarlah.
Cuba bincang lepas kenduri arwah 24 hari. Okey? Dan abang, adik-adik semua, mak, ayah dah meninggal 24 hari. Jom kita duduk sekejap bincang harta arwah ayah. Jangan marah. Ada yang marah, kubur merah kami berdosa tahu. Ambil kat mana pun saya tak tahu berdosa tu. Kan? Itu bukan saja bid'ah, sudah sesat. Kan? Ini yang masalah. Dia kata tunggulah lama sikit, 40 hari, 100 hari anniversary. Tak ada itu dalam Islam. Kesesuaian kita. Kerana masing-masing akan berada berjauhan selepas itu. Sewajarnya dalam tempoh berkenaan duduk sekejap, masih lagi fikiran kita tidak banyak ingat dunia. Duduk sekejap, kita bincang sekejap tentang harta arwah ayah ni lah. Walaupun kita tak boleh bahagi cepat kerana ada peraturan dan undang-undang yang menekannya, boleh kita buat secara muafakat sekejap. Okey, mak duduklah rumah, makanlah hasil kebun ayam. Kami semua tak ada masalah untuk mak makanlah. Terima kasih mak kata. Kan? Hasil sewa rumah-rumah ayah tu ambil tak mak lah buat belanja. Kami halal bahagian kami. Rumah nanti dulu. Hasil sahaja. Kamu dah barulah mak guna ini dalam perasaan hati yang lapang, rasa yang tenang, dan tautan kasih di antara anak dan ibu itu erat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu, saling memberi hadiahlah, saling berhibahlah di antara kamu, nescaya akan mengeratkan hubungan kasih sayang. Maka anak tahu bahawa hasil rumah itu ada juga hasil bahagiannya. Anak ini pun tahu bahagiannya, masing-masing saling serah menyerah. Tautan kasih sayang ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya mak keluar dulu sejak ini. Jangan kesian kat ibu itu. Kan hasil kebun ni jangan saya nak bahagian saya. Dia berkeras walaupun tak salah dia minta sebab memang ada bahagian dia harta pusaka. Tapi wajar dibawa berunding dan diberi kepada yang memerlukan lah. Itu maksudnya. Mungkin ada adik-adik sekolah yang memerlukan dulu, adik-adik yang universiti yang memerlukan dulu. Wajar dibuat begitu. Kita jangan hanya nak mempertahankan hak semata-mata tanpa mengambil kira sekitar kita. Sebab itu perbincangan itu cukup penting. Bukan berarti bahawa ingat harta pusaka ramai orang kata ini pembahagian harta pusaka saya kena ambil. Kalau tak ambil tak boleh sebab dia harta pusaka. Tak faham. Harta pusaka, pembahagian harta pusaka ini untuk menentukan siapa waris yang berhak, berapa mereka berhak. Sampai setakat itu. Siapa yang layak dapat pusaka di kalangan waris mati ini, itulah ilmu faraid. Dan berapa yang layak itu, layak berapa kadarnya. Bukan selepas tahu berapa yang layak, wajib ambil yang dia layak. Tak ada sambung di situ. Okay? Bukan wajib ambil, wajib tahu supaya kita senang untuk meredakan bahagian kita beri kepada orang lain. Sebab itu kena bagi tahu. Okay, mak, atas rumah ini ada 1/8 bahagian sebagai faraid isteri si mati. Isteri si mati ada 1/8 bahagian kerana ada anak-anak. Di mana ambil 1/8 ini? Buka surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 12. Jelas menyebutkan bahawa kalau isteri, kalau suami yang meninggal itu ada anak-anak, maka isteri dapat 1/8 sahaja dari segi faraid. Boleh ke tidak mak nak tolak bahagian dia nak beri ke anak-anak, tak nak ambil pun boleh, tak ada masalah. Sesedah dia tahu bahagian dia 1/8 itu ada dan penolakannya terhadap bahagian dia itu akan lahirlah keikhlasan selepas jelas duduk perkara, jelas perkara itu.
Sebab itu kalau orang tanya saya wajar atau wajib, kalau bagi saya lah, beritahu dulu bahagian dia sebelum dia buat kesimpulan, supaya penyesalan tidak berlaku kemudian. Contoh, fatwa Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan tahun 70-an, 76 kalau tak silap saya, dan fatwa wilayah tahun 2000, KWSP merupakan harta bersama. Okay. Tiba-tiba suami meletak, lelaki meletak nama isterinya di dalam penama harta KWSP. Okay, kumpulan wang simpanan pekerja. Maka kumpulan wang simpanan pekerja apabila dibuktikan bahawa pencalon ini sudah meninggal, akan membayar harta dalam KWSP itu dalam tempoh di antara 2 minggu cepat. Dia bayar semuanya sekali kepada penama, yakni isteri. Isteri tidak boleh ambil seorang. Jangan terus kata ini hak saya lah, abang memang suami saya, arwah suami saya itu memang letak hak saya, jadi saya punya lah. Balik-balik orang penamaan, buka di belakang orang penamaan yang suami buat dulu, jelas-jelas menyatakan di orang penamaan itu termanya penama hanya sebagai wafi sahaja dalam orang itu sendiri. Tapi kita tak baca, kita hanya tanda tangan. Buka di belakang orang penamaan, apa peranan penama? Penama hanya wafi. Apa makna wafi? Pentadbir harta sahaja. Okay. Tapi kita tak buka. Kita ingat yang kita punya. Okay. Kita pun kalau kita tahu pusaka, isteri yang tahu pusaka, dia akan tarik mak suami, mak mertua dia. Okay, mak suami itu, arwah suami dia, mak mertua dia. Kan, dia akan tarik mak. Saya baru dapat wang KWSP sebanyak RM80,000. Okay, RM80,000. Mengikut hukum faraid, mak ada bahagian sikit. Macam mana mak? Nak ke tidak? Kalau nak, saya nak bagi. Kalau tak nak, alhamdulillah. Kan dia tanya, mak dia, mak ketua dia, menantu pilihan rancangan TV, kan contoh. Baiknya hubungan mertua, payah berkali lah. Okey. Okey. Alhamdulillah, bagus. Okey. Tetapi bahasa yang diguna itu, mak tanyalah, sikit je kan? Iyalah, tak banyak mak, ada RM80,000, adalah bahagia mak sikit. Kan contoh. Okey, dah kalau ada sikit, kau ambil lah belanja untuk anak-anak cucu-cucu mak. Mak tak bagi pun tak apa. Kan? 3 hari 4 hari selepas itu, adik-beradik kepada suami arwah suami ipar buai kepada isteri berjumpa dengan mak. Saya dengar kakak dapat wang KWSP arwah apa? Mak tak ambil ke? Entah biarlah, sikit je, bagi kat dia lah, cucu-cucu mak. Mak kata sikit, mak dapat 1/6 daripada RM80,000. Mak sudah dapat dalam hampir RM13,000. Mak kata sikit. Ya ke? Mak dah tanya. Sebab penyampaian maklumat daripada isteri tadi tidak tepat, kerana ilmu faraid tidak difahami secara betul. Sewajarnya dia beritahu jumlah itu kepada ibu, barulah ibu buat keputusan yang lahir daripada naluri dan hati yang paling dalam, keikhlasan itu dan keterasaan pemberian itu. Barulah cantik. Ini tidak. Lepas itu bermasa muka lah ibu berkenaan dengan menantunya, walaupun pilihan di awal tadi dia rasakan menantu itu sudah menipu dia. Ini kesan apabila tidak betul cara pengurusan. Jadi ini yang kita nak jaga. Sewajarnya diberitahu. Kan? Patutnya lah. Sebab ibu dapat 1/6 daripada harta arwah anaknya. Walaupun anaknya itu ada anak-anak lagi, cucu dia, 1/6. Tidak kurang bahagian ibu 1/6.
Ambil di mana? Buka surah An-Nisa ayat 11 yang menceritakan tentang bahagian itu. Bukan dibuat oleh ulama, hukumnya ditentukan oleh Al-Quran atau oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat itu termasuklah harta pusaka lagi, harta-harta yang mana pemberian semasa hidup si mati. Apa yang saya kaitkan ini? Kalau sekiranya si mati itu sakit, duduk di hospital, dibuat, sama ada dia koma, lekah bertinggi sebelum meninggal, koma ke, tak sedar diri lama ke, tapi dibuat, orang datang ziarah, bagi duit itu kalau dia mati pusaka, jangan campur dengan duit sumbangan orang ramai ziarah jenazah. Sebab duit sumbangan orang ramai ketika menziarahi jenazah bukan harta pusaka. Iaitu uruslah cara nak urus. Dia tidak bertakluk kepada kadar-kadar nisbah sama ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Tidak terikat dengan itu. Yang kalau duit yang ziarah jenazah. Ramai orang pergi campur, dapat duit ketika ziarah jenazah, campur dengan duit ketika di hospital, ke bantal aja banyak. Yang ini letak RM20, RM50, hidup kat sebulan. Doktor suruh balik, tak nak balik. Kerana ada dapat duit kat hospital, masing-masing kita kan. Duit itu ada pusaka kalau dia meninggal. Kerana itu diperolehi masa hidup dia, orang beri kat dia. Walaupun dia tak tahu berapa jumlah, kerana hadiah kita tidak beritahu apa yang ada dalam itu. Hadiah orang ziarah jenazah. Macam kita pergi hadiah kenduri kahwin kan, kita beli mat atau bekas air di meja, kita bawa elok-elok. Kita pergi jumpa pengantin, kita tak bagi tahu inilah hadiah saya, apa ni mangkuk yang saya beli kat meja. Ada, beri je. Itu maksudnya penerima tidak beritahu hadiah itu. Okey. Jadi hartanya jangan campur, itu harta pusaka. Ramai orang kita bimbang takut campur. Kalau campur maknanya takut nanti menggunakan harta secara tak betul. Sebab kita tak tahu ilmu. Okay. Kemudian sumbangan orang ramai bukan harta pusaka. Dan sumbangan orang ramai ketika ziarah jenazah, yang orang pergi ziarah ke rumah itu kita letak bagi nak banyak kan, contoh mungkin kat Dian kan, tapi ke apa ke yang tempat kerja pula beri sumbangan, itu bukan harta pusaka ya. Tapi bukan harta pusaka, nak buat macam mana? Ikut pandang pemberian itu tujuan untuk kaum keluarga, ahli keluarga. Siapa ahli keluarga? Pak saudara tak masuk, isteri dan anak-anak sahaja. Kalau ibu bapa itu susah, ibu bapa sahaja, yang lain tak terlibat. Okay? Tapi kalau pusaka, tengok siapa waris. Banyaknya harta sumbangan orang ramai ni. Kalaulah seorang suami meninggal dunia, isteri bekerja, orang beri sumbangan di tempat suami bekerja dan di tempat isteri bekerja. Kalau di tempat suami dapat RM10,000 sumbangan, di tempat isteri pun dapat RM10,000, dah RM20,000. Anak ada 5 orang, 5 sekolah. Satu sekolah RM5,000, dah RM25,000. Campur 20 tadi RM45,000. Sumbangan orang ke atas jenazah itu, maka bukan pusaka. Tapi hati-hati ketika memungut derma sumbangan. Contoh mudah sebagai ingatan kepada kita semua, supaya kita hati-hati dalam mengurus harta. Okey, supaya ada sempadan garis panduan. Dia ada 2 orang. Si mati ni ada 2 orang. Satu sekolah di A, satu orang nak sekolah B. Okey, sekolah rendah. Okey. Contoh, apabila dapat berita kematian ayah kepada 2 orang anak ini nama Azman, anak ini nama Muiz. Contoh mudah, minta maaf kalau benar nama. Okey. Azman dan Muiz, yang ini darjah 2, yang ini darjah 4, sekolah lain-lain. Guru sekolah Azman
membuat pengumuman. Kita dapat berita yang menyedihkan pagi tadi. Bapa kepada Azman kembali ke rahmatullah. Jadi pihak sekolah akan belajar dan tabung sumbangan untuk keluarga Azman. Contohnya Eda tabung. Di sekolah B pula kita dapat berita menyedihkan pagi tadi. Bapa kepada Muiz meninggal dunia. Jadi kita buat kutipan derma untuk Muiz. Okey. Tengok nafas dulu yang saya punya. Kalau sumbangan untuk keluarga, maka keluarga termasuk orang rumah, isteri, arwah, anak-anak yang lain. Tetapi kalau sumbangan untuk Muiz, hanya Muiz sahaja yang dapat. Okay. Hati-hati ketika membuat iklan minta sumbangan. Okay. Bagaimana guru sekolah Muiz pergi serah duit kepada ibu Muiz sendiri? Makcik, kami ucapkan takziah. Saya buat di pihak sekolah dapat kutipan, kita buat kutipan sumbangan untuk membantu keluarga Muiz. Di sekolah dia buat iklan lain. Masa serah wang buat bagi kami lain. Jangan. Guru kena ambil perhatian. Samalah tempat kerja. Okey. Jadi kena bagi tahu makcik itu, mak kepada Muiz itu, ini duit yang kami pungut di sekolah Muiz, kami pungut untuk kegunaan Muiz. Saya serah kepada makcik, makcik gunalah duit itu untuk Muiz. Yang sekolah Azman pula, ini duit kami kolek untuk keluarga Azman, makcik gunalah untuk keluarga Azman. Okey, termasuk Muiz tadi. Hati-hati sebab kita buat iklan, kita kena jaga nafas kita kerana sumbangan orang berdasarkan kepada ucapan kita, nafas kita. Ini kita tak ambil berat. Sebab duit itu kalau kita serah ke Muiz, dia belanja beli jajan dekat luar. Kita akan serah kepada mak dia. Apa penyampaian kita kepada mak dia? Adakah sama bahasa di sekolah tadi? Atau kita dah kata lagi? Begitu jugalah kutipan atau collection yang dibuat di tempat kerja isteri. Kalau dah di pejabat ini buat kutipan untuk Kak Nat yang anti suami, Kak Nat sahaja dapat. Terpulang Kak Nat nak belanja siapa? Kalau dia buat untuk keluarga Kak Nat, maka termasuklah anak-anak Kak Nat. Beza tu. Kita kata macam mana? Nah, ini yang penting untuk kita ambil peringatan bersama supaya apa yang berlalu di sekitar kita itu bergerak atas landasan hukum syarak supaya kita dapat keberkatan bersama-sama. Okay. Itu yang paling penting yang perlu kita jagalah. Okey. Rasa tak ada soalan pun. Okey. Dah. Soalan simpang untuk sekarang hari ini. Atau simpang untuk mungkin dia akan datang kita buat soal jawab. Okay. Ini sekadar pengenalan untuk beri info atau maklumat untuk kita kongsi bersama. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang dan lemah itu terkasar